Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke YouTube Exam Malaysia bersama saya Imran Zalani. Jadi, kita dalam video ni masih lagi berbincang tentang mata wang kripto. Tapi kali ini kita akan bincangkan tentang satu proses yang sangat penting untuk kripto, iaitu proses Initial Coin Offering, ICO. Baik, secara ringkasnya, ia adalah sebenarnya proses yang hampir sama seperti IPO untuk saham. Tetapi kali ini bukan saham yang ditawarkan kepada awam, tetapi sebaliknya mata wang kripto yang ditawarkan kepada pasaran awam. Okey, jadi mana-mana syarikat yang ingin mencipta mata wang kripto, ingin mencipta aplikasi ataupun ingin memberikan servis yang baru, syarikat ini boleh menggunakan proses ICO untuk apa? Untuk mendapatkan dana. Okay, lebih kurang macam IPO untuk mendapatkan dana daripada orang awam. Baik, jadi itu daripada syarikat nak mengumpul dana. Bagi pelabur pula, bagi belah pelabur pula, pada masa yang sama mereka berminat nak membeli melalui ICO sebab apa? Untuk mendapatkan mata wang kripto yang baru yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Baik, jadi mata wang kripto ataupun kita panggil token, yang diterima melalui ICO ni yang diterima oleh pelabur boleh jadi dalam bentuk equity ataupun bentuk pegangan syarikat tersebut, ataupun boleh jadi dalam bentuk lain seperti mana-mana produk yang berkaitan dengan syarikat tersebut. Baik, tetapi kita kena ingat, tidak semua ICO sama. Ada yang berjaya. Berjaya memberikan pulangan yang sangat besar kepada pelabur. Dan ada juga sebenarnya hanya scam ataupun tidak berprestasi baik setelah ia melalui proses ICO. Okey, baik. Sekarang, bagaimanakah proses ICO dilakukan? Baik, sebagai pedagang dan pelabur, untuk kita menyertai ICO, pertama sekali kita kena memiliki mana-mana mata wang kripto yang dah established. Sebab apa? Kita perlukan itu untuk melakukan transaksi nanti. Baik, juga sebagai pedagang dan pelabur, kita kena memahami, kita kena arif tentang apa itu wallet digital dan apa itu bursa kripto. Kenapa kita perlu arif tentang perkara-perkara tersebut? Ingat, antara ciri utama mata wang kripto ialah tidak ada regulasi. Maknanya proses ICO ini juga tidak ada regulasi. Tidak ada orang yang menyelia proses tersebut. Oleh sebab itu, pedagang dan pelabur kena sentiasa berhati-hati dan mengkaji sebaik mungkin jika ingin melabur melalui ICO tersebut. Okey, baik. Sekarang kita bincangkan tentang kelebihan ICO pula. Kalau kita bandingkan proses ICO dan juga proses IPO, ICO banyak menggunakan servis online dan dapat menghasilkan mata wang kripto yang baru. Maknanya, langkah-langkah untuk melakukan proses ICO jauh lebih mudah daripada IPO. Ini akan menggalakkan syarikat-syarikat untuk seriously mempertimbangkan proses ICO disebabkan kemudahan untuk melakukannya. Dan itu untuk syarikat. Untuk pelabur pula, bagi pelabur awal, pelabur yang awal untuk proses ICO tersebut, mereka mengejar apa? Mereka mengejar nilai mata wang kripto tersebut yang biasanya akan berlipat ganda meningkat setelah melalui proses ICO. Maknanya potensi keuntungan yang sangat tinggi jika berjaya. Sekarang kita lihat pula kepada kekurangan ICO. Disebabkan proses ICO tidak diregulasi oleh mana-mana badan berkuasa, bursa ke, kerajaan ke, maknanya jika berlaku kehilangan dana semasa proses ICO ni sebab scam ke ataupun masalah teknikal ke, untuk kita mendapatkan balik dana tersebut hampir mustahil. Kita nak letakkan komplain pun tak tahu nak komplain kat siapa sebab tak ada regulasi. Kemudian, tak semua negara
yang menerima mata wang kripto sebagai aset yang sah. Contoh, pada tahun 2017, China telah mengharamkan ICO kerana bagi China ICO mengganggu kestabilan ekonomi. Kemudian diikuti pula pada tahun 2021, China terus mengharamkan semua transaksi menggunakan kripto dan juga pada masa yang sama mengharamkan proses pelombongan kripto, ya. Okey, apa pula itu pelombongan kripto? Baik, ini akan kita bincangkan di dalam video YouTube yang seterusnya. Okey, jadi ini adalah proses ICO. Okey, bagaimana ia berlaku, kelebihan dan kekurangannya. Kita akan bincangkan nanti video yang seterusnya tentang pelombongan kripto pula.